أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Ayat 101 sampai 104 suratul Isra. Masuk ayat ni hubungnya dengan Nabi Musa alaihi salam dengan gergasi dunia pada masa tu, iaitu Firaun yang memaksa Bani Israel supaya tunduk kepada dia. Maka Nabi Musa alaihi salam pergi jumpa dengan Firaun dan berada di bersua dengan Firaun ni lama, dari seru ajak supaya Firaun tunduk kepada Allah dengan menunjukkan mukjizat 9 perkara tunjuk kepada Firaun. Tapi itu pun apabila datangnya kebenaran, Firaun royak kata kepada Nabi Musa, katanya mung adalah seorang yang kena sihir, ataupun mung lah orang yang duk buat perkara-perkara yang nak jadi rutuh kerajaan dia dan rusak kerajaan dan sebagainya. Ni adalah cerita yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Boleh katakan sepanjang-panjang kisah, iaitunya kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun. Kisah Nabi Musa ni Tuhan royak sejak daripada lahir dia lagi. Lepas tu hak paling besar sekali, iaitunya ketika Nabi Musa kena bersua dengan Firaun dalam beberapa perkara. Cuba kita tengok tak ayat 101. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas nyata membuktikan kebenaran. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh nombor ni 91, setelah menerangkan perihal kaum kafir musyrik Mekah meminta beberapa perkara yang berupa mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dalihnya. Bukan dia nak masuk Islam sangat, tapi dalih gitu royak kalau sekiranya mung boleh buat mari mah perak daripada langit, boleh buat bumi Mekah ni penuh dengan air macam tubik jadi sungai dan sebagainya. Royak belaka gotu gani, bukan kerana mereka hendak beriman. Lalu diterangkan bahawa Nabi Musa alaihi salam juga telah diberikan berbagai-bagai jenis mukjizat, tetapi semuanya itu tidak juga menjadikan Firaun dan kaumnya beriman. Duk degil situ, duk kerah kepala situlah, mereka pun dibinasakan. Ini Tuhan royak dengan panak-panak, tapi kisah yang berlaku, headgun yang berlaku tu memang panjang. Maka bertanyalah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang itu. Nabi nak kita tanya Bani Israel ke?
memang Nabi tak pergi tanya. Tapi tang khamtam di sini nak ayat katanya, "Hei Bani Israel, mu ingat ke tak masa tok nenek kamu dulu ketika duduk di zaman Nabi Musa dan selepas daripada Nabi Musa, hakikat yang sebenar hak Tuhan royak di dalam Quran berlaku sungguh ke tak?" Nanti sekali lagi kita tengok mukjizat 9 perkara tu gapo kata. Yakni sebagai saksi bertanyalah wahai Muhammad kepada Bani Israel yang ada dalam zamanmu yang telah berimej kepadamu tentang mukjizat Nabi Musa itu, mereka akan menceritakannya dan mengakui kebenarannya. Sebab orang Israel ataupun orang Yahudi ni ada sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke zaman sekarang ni Bani Israel ada lagi. Memang dia ingat cerita-cerita yang berlaku kepada tok nenek dia pada zaman dahulu, lausu daripada orang tua dari kepada anak cucu cicit cocok dia duk royak. Inilah Nabi lebih yakin kepada Al-Quran daripada ditanya orang-orang Yahudi hak masuk Islam dah. Sebab Nabi yakin dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala buat turun. Tapi itu pun Allah Ta'ala suruh Nabi ditanya lagi. Kalau sekiranya anak Bani Israel masih dia ingat lagi cerita yang berlaku kepada tok nenek dia pada zaman dahulu. Tak kala Nabi Musa datang kepada Firaun dan kaumnya serta menunjukkan mukjizatnya, lalu berkatalah Firaun kepadanya. Firaun kata kepada Nabi Musa, kata macam mana? Sesungguhnya aku fikir engkau ini wahai Musa seorang yang terkena sihir. Jadi seolah-olah katanya Nabi Musa bawa kebenaran mari, Firaun dia tak terima, tak jadi malu dia tu. Dia kata depan orang ramai dan kata kepada Nabi Musa, Musa ni orang kena sihir ni. Orang pasal pandai ni wak ni. Gitulah. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi, yakni tempatnya nampaknya engkau seorang yang tidak siuman. Maknanya mung ni tak ada sihat mana ni. Boleh dia wak ni. Gapo? Dalam ayat ni ayat katanya 9 tanda mukjizat yang ada pada Nabi Musa pada waktu tu. Ni bukan sekaligus dak, tapi keracak-keracak banyak kali yang berlaku di negeri Mesir pada zaman itu. Iaitu yang pertama sekali mukjizat yang ada pada Nabi Musa, iaitu al-asa. Al-asa ni maknanya tukak. Tukak ni hak tok tua Nabi Musa Nabi Syuaib royak kepada Nabi Musa, "Hei Musa, mung ambil tukak ni." Pada mula-mulanya Nabi Musa guna untuk perah kambing ya. Untuk perah kambing elok gitu-gitu ya. Tapi Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa ni, iaitu tukak dia jadi ular. Jadi ular besar. Ketika Allah panggil Nabi Musa, "Ya Musa, hei Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa." Hei Musa, akulah Tuhanmu. Mung buai selipar, buai kasut. Sesungguhnya mung berada di satu lembah yang bersih, yang suci, yang dinamakan lembah Tua. Ni ada duduk di Palestin pada masa sekarang ni. Ketika Nabi Musa dia jalan waktu malam, dia tengok api duk lik. Dia royak kepada bini dia, "Munduk sini dulu dah. Nanti aku nak pergi tempat api ni, aku tengok gapo api di sana." Bila Nabi Musa sampai di api itulah, Masya Allah, waktu itulah dia bunyi suara Allah Ta'ala panggil dia. Yang kedua, wal yad. Ni mukjizat Nabi Musa, iaitunya tangan dia apabila dia seluk masuk dalam poket dia ataupun dia peluk diri dia ni, tubuh Nabi Musa tu tubik jadi supaya cahaya. Ni tu herayak di dalam Quran, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su." Cuba seluk tangan mung buh dalam poket mung, maka tubiklah
cahaya yang menunjukkan kata ni adalah satu mukjizat yang Allah bagi kepadamu. Yang ketiga, as-sinin. As-sinin maknanya kemarau yang begitu panjang. Kemarau ni berlaku ketika Nabi Musa pergi di Mesir. Seru Firaun royak Firaun tak percaya. Nabi Musa royak. Selepas daripada ni akan kemarau besar di negeri Mesir. Masya Allah, tak ada royak. Katanya lama mana. Boleh jadi dalam tafsir besar-besar ya royak. Tapi kemarau yang berlaku tu sehingga pokok-pokok kayu tu jadi kering belaka. Tak buah. Ni adalah nak tak Firaun. Nak cabar Firaun. Mu nak berimej dak lagi. Tengok orang-orang mu tak boleh makan belakang tu. Kalau kecek mudah-mudah padi-padi gandum kering khotai habis. Mu tak boleh berimej lagi. Firaun duk kerah kepala situ. Tak boleh berimej. Yang keempat, al-bahr, iaitunya laut. Ketika Nabi Musa remah tukak dia belah laut. Belah halik kau ni naik sebelah halik sana. Bukan sungai dak ni, laut. Sehingga Nabi Musa jemerai dengan orang-orang berimej di kalangan Bani Israel ni, lari. Bukan lari dak, bawa diri jadi selamat. Sebab Firaun duk tamla di belakang. Sehingga orang hak sutai sekali, hak lari apa ni, duk di tebing sana dah. Dekat-dekat nak sapa, dia paling di belakang. Paling di belakang tengok. Orang hak sutai dia katanya, wa inna lamudrakun. Cerak dah. Kita akan dihambat ataupun akan dibunuh oleh Firaun. Nabi Musa bawa orang ramai nak sapa tebing sana dah. Nabi Musa ayat katanya, qala kalla. Tak. Inna ma'i ya Rabbi sayahdin. Allah bersama dengan aku. Allah akan tunjuk jalan kepada aku dan akan beri aku selamat, dan puak-puak kamu pun akan selamat. Ini mukjizat yang keempat. Mukjizat yang kelima iaitunya at-tufan. At-tufan iaitunya bah besar yang berlaku di Mesir. Nak tahu juga Firaun. Kalau mu kedai sungguh siapa kamu mengaku jadi Tuhan. Cuba mu kering air. Masya Allah. Ni berlaku-belakang ni. Yang ke berapa rasa 2 3 4 5 ni. Yang ke ni iaitunya al-jarad. Al-jarad artinya belalai. Belalai ni siapa kau banyak dah makan daun kayu, makan pokok, makan. Siapa kau tak boleh nak duduk. Apa? Luar-luar biasa ni tak boleh duduk, kena duduk dalam kelambu. Kena katuk habis, humuh kena katuk habis sebab belalai banyak. Mari nak makan gotu makan gani. Yang ketujuh, al-qaml, iaitunya gutu. Melayu kita ni tepat kita panggil gutu. Tapi bahasa Melayu hak sungguh kutu. Kah waw ta waw, kutu. Kita dah panggil gutu-gutu tu. Tu jalan dah. Gutu jadi naik atas kepala orang ni. Siapa kau duduk tak seni. Jadi duk garu sama. Nak buat lagu mana lah. Banyak doa. Siapa kau orang kena cukup kepala. Kalau tak sewi gutu tu ada atas kepala, kena cukur belakang. Ini mukjizat Nabi Musa yang Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala. Lepas pada tu ad-dhafadi'. Ad-dhafadi' artinya katok. Kalau kita dengar rasa pelik dah. Katok. Katok banyak doa siapa kau masuk dalam pinggan nasi. Bila-bila duk makan puak katok masuk. Tahu lalu dah makan ni. Tu. Itulah. Kena duduk dan duduk dalam keadaan rasa tak aman, tak selamat. Umuh kena katuk. Bila nak makan pun kena makan supaya kena pasal kelambu. Tak siwit katuk lopak masuk. So lagi Adam maknanya darah.
Nabi Musa celuk tukar dia dalam sungai ni. Maka sungai tu jadi darah habis. Jadi merah. Sampai ke orang nak makan air pun tak boleh. Jadi darah. Semua tu tiap-tiap cara adalah untuk nak cabar Firaun supaya apa? Supaya beriman. Ada juga sebahagian lagi ayat katanya selain daripada hadis sebut saat ni mukjizat Nabi Musa iaitu hak ada di kalangan puak-puak dia iaitunya al-hajar, iaitunya batu. Nabi Musa bila pergi di sebelah Sinai nah, tak ada makan ni nak makan, tak ada air nak makan. Puak-puak hak pasal turut Nabi Musa belakang, "Hei Musa, kami tak ada dah air nak makan ni pun tak ada." Nabi Musa apa? Katak batu. Fadrib bi'asaka al-hajar. Maka Tuhan royak kepada Musa, "Hei Musa, mu katak batu saat ni." Katak. Maka tubik macam air. Fanfajarat min huthnata asharata aina. Sebut di dalam suratul Baqarah. Maka macamlah air tubik kok batu saat ni 12 mata air. Sebab apa? Sebab 12 komponen, 12 puak Nabi Musa ni. Pakat makan air saat ni ngata habis-habis. Banyak doa. Ni ada di dalam masa tu. So lagi wa naqsul ath-thamarat. Kurangnya buah-buah kayu. Ni supaya ada ayat saat ni iaitu sebab kemarau maka kurang pokok kayu, daun-daun kayu pun jadi hiau habis. Nak apa? Buah-buah kayu pun tak ada. Lepas tu lagi sebut banyak perkara dah di sini. Habis dah. Ni saya dah baca di dalam kitab Al-Misbahul Munir sebagai rekasa tafsir Ibn Katsir muka 788. Lebih kurang tu. Inilah yang Allah Taala tunjuk kepada Nabi Musa pada waktu tu supaya nak Firaun beriman, nak terima. Tu pun akhir sekali Firaun ditegelar di dalam laut yang dalam sehingga Allah Taala janji dengan Firaun, "Aku akan selamat tubuh badanmu, tidak akan hancur," supaya orang belakang hari boleh tengok inilah muka ataupun orang yang mengaku siapa ke jadi Tuhan pada zaman dahulu. Alhamdulillah, siapa ke hari ni lah Firaun masih lagi ada. Muka Firaun, tubuh Firaun, gigi dia, rambut-rambut dia, semua ada. Tak tahu berapa ribu tahun dah. Kalau kita kira mudah-mudah katanya hancur kali tubuh manusia. Tapi Allah Ta'ala janji di dalam Quran, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka hari ini aku akan menyelamatkan diri kamu, tubuh kamu, hei Firaun, supaya orang belakang hari boleh tengok ini adalah satu tanda bahawa orang yang mengaku siapa akan jadi Tuhan ni, inilah muka dia. Ini sekadar inilah untuk kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung. Ayat tu lah yang saya baca saat ni panjang tapi terjemuh, tak ada terjemuh habis lagi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.